Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihsan jilid 4. Nurul Ihsan jilid 4. Muka surat 118. Muka surat 118, kita masih lagi di dalam tafsir surah Az-Zariyat. Tafsir surah Az-Zariyat. Sambung ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Itu sambung ayat dia. Adakah datang akan dikau wahai Muhammad oleh cerita jamuan yang dibuat oleh Nabi Ibrahim akan segala orang yang mulia-mulia. Ini dia nak sambung satu cerita dekat kita. Cerita tentang satu hari Nabi Ibrahim alaihi salam menerima kunjungan daripada malaikat Allah al-Muqarrabun. Malaikat, ada riwayat kata 3 orang malaikat, ada kata 10, ada kata 12 malaikat. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Tuhan yang tahu berapa bilangan malaikat yang main, tetapi lebih daripada 2. Malaikat berkunjung ke rumah Nabi Ibrahim alaihi salam. Dalam perjalanan, malaikat ni nak buat satu operasi, iaitu nak terap umat Nabi Lut. On the way, mereka nak pergi ke tempat umat Nabi Lut tu, mereka singgah dekat Nabi Ibrahim. Ini ceritanya. Sekali lagi kita tengok. Baik, dia kata cerita ni ialah cerita Nabi Ibrahim buat jamuan. Dia nak jamu kepada tetamu yang mulia-mulia, iaitu 12 malaikat, ataupun 10 malaikat, ataupun 3 malaikat. Tapi yang pastinya serta di dalam kumpulan malaikat itu ialah malaikat Jibril. Jibril dia chief. Dia bos. Dia akan ada. Malaikat lain siapa nak ada, tapi Jibril akan ada sebab dia bos. So, berapa riwayat berbagai-bagai, dengan hadis yang main juga berbagai-bagai. Begitu. Baik, idh dakhalu alaihi faqalu salaman. Ketika masuk mereka itu, yakni masuk malaikat itu ke atas Nabi Ibrahim, maka kata mereka itu kepada Ibrahim, salam, yakni bagi salam. Ini juga salah satu bentuk cara bagi salam zaman Nabi Ibrahim. Macam hari ni orang dia hantar SMS kan, dia hantar SMS, dia tak tulislah Assalamualaikum warahmatullahi, panjang sangat. Orang dia tak mau panjang-panjang, maka dia tulis apa dia? Salam, S-A-L-A-M titik, lepas itu dia kata hang nak pergi tak kuliah malam ni. Salam tu maksud dia apa? Maksud dia Assalamualaikum. Ada orang tulis akum, A-K-U-M, akum kan? Itu juga faham maksud dia apa dia? Assalamualaikum. Tak kisahlah dia tulis apa pun, kita faham kata itu salam. Baik. So, apabila malaikat ni sampai di rumah Nabi Ibrahim, bila sampai saja, ucapan salam yang diberikan oleh malaikat kepada Nabi Ibrahim ni apa dia? Dalam Quran kata izdakhalu alaihi. Apabila masuk malaikat-malaikat ni kepada Nabi Ibrahim, faqalu, maka kata malaikat-malaikat ni semua salam. Salam, dia kata qala salamun, maka jawab Nabi Ibrahim salam, yakni menjawab salam. Syariat zaman tu macam tu je. Bila jumpa, salam, dia ni pun jawab salam. Betul. Baik. Qaumun, kata dia, kamu ini kaum yang diengkar, yakni tiada kami kenal akan kamu. Nabi Ibrahim tak kenal. Kata yang mai itu malaikat, sebab malaikat mai ada rupa manusia. Tak kenal. Dia tengok stranger, dia tengok nampak ni outsider, bukan orang kampung dia, bukan orang tempat dia. Ni mesti mai daripada tak tahu mana ni. Yang pastinya bukan orang Korea Buntang. Ini yang kata stranger. Jadi bila dia tengok, dia kata ni siapa ni yang mai ni? Maka dia kata hampa ni, dia kata yang mai ni qaumun munkarun, kaum yang diingkari. Maksudnya kaum yang aku tak kenal. Tapi tetamu tak ada masalah, panggil mai juga. Macam tu. Faragha ila ahli
faja'a bi'ijlin samin. Maka pergilah Ibrahim kepada ahlinya, yakni kepada khadamnya, tetamu mai. Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim tuan-tuan, dia bukan kecil anak. Nabi Ibrahim, Kaabah yang kita pergi tawaf tu, dia ada jasa pada pembinaan Kaabah itu. Sampai ada di tepi Kaabah tu apa dia? Maqam Ibrahim, tempat tapak kaki dia berdiri masa membina Kaabah dulu. Dia istimewa. Sampai hari ni kita umat Nabi Muhammad SAW, sampai hari ni tahiyat dia sebut lagi selawat ke atas Nabi Ibrahim. Maknanya dia bukan kecil anak, dia bukan calang-calang Nabi, dia Nabi istimewa. Maka Nabi Ibrahim AS sesuai dengan sifat dia, satu Nabi yang istimewa. Mai orang tak kenal pun tak ada masalah. Dia buat apa? Dia pergi dekat khadam dia, maka bawa datang ia dengan anak lembu yang banyak lemak, yang sudah dibakar, masak ke hadapan untuk dijamu mereka ini. Itu cara tak kenal. Kalau kenal dan berani kan, tak kenal. Ni yang main ni siapa dia tak kenal, tapi daripada dia tengok, dia tahu dia orang baik. Dia panggil masuk dalam rumah dia pergi dekat khadam dia kata hampir ambil kambing hak anaknya, daging lembut. Ambil kambing hak anak punya, hampir panggang kambing ni, cari hak lemak banyaknya, hak sedapnya, hak darah tinggi boleh kena kuat lagi punya. Nabi ambil yang tu, dia kata buat bagi spesial dia, masak bagi betul-betul spesial dia. Aku nak jamu ni, orang yang baik tak tahu dari mana ni, tapi aku tahu dia orang baik-baik, tolong pisah. Dia kata, dia buat benda ni. Faqarrabahu ilaihim, maka menghampir ia, yakni Ibrahim, akan dia, yakni akan anak lembu bakar itu, kepada mereka itu untuk buat jamuan. Dia pun bila dah siap masak, dia ambil, dia bawa main letak dekat dengan tetamu dia ni. Letak anak kambing yang banyak lemak, yang baru dipanggang, duk panas-panas lagi, dia pergi letak di depan malaikat yang main. Maka tiada makan mereka itu akan dia. Malaikat tak makan, dia main pupuk, bukan mainnya spesial. Malaikat tak makan, tak minum, tak. Malaikat, nama pun malaikat, tapi dia tak tahu, dia ingat orang. Maka tidak makan mereka itu akan dia. Qala ala ta'kulun, maka kata Ibrahim kepada mereka ni, apa tiada kamu makan? Dia dah letak dah, dia kata makan dah, sila semua tak makan. Dia pun kata, awak tak makan ni, awak tak makan kambing dah. Dia macam tu, macam kita lah, orang kita jamu makan, kita jamu dia tak makan, kita pun darah tinggi kah, ada gaun kah, ataupun nak bungkuk balik kah, kan? Jadi dia banyak persoalan timbul dalam kepala, kita tak tahu. Nabi Ibrahim AS pun dia tanya, dia kata ala ta'kulun. Tuan-tuan, saya nak bagi ingat, kita duk baca ayat Quran, ini bukan cerita dongeng. Tuan-tuan jangan duduk dengar-dengar ni, nampak seronok cerita malam ni. Ini ayat Quran yang kita duk baca hari-hari, yang kita duk khatam setahun sekali, sekurang-kurangnya bulan puasa kita khatam Quran, tapi malamnya kita tak tahu pun, kata dalam ayat yang kita duk baca ada cerita macam ni. Tapi beruntung kita pasal apa? Allah gerak kita main malam ni, kita tahu rupanya di antara isi kandungan Quran ada cerita macam ni, ada cerita macam ni. Nabi Ibrahim AS kata awak tak makan, maka tiada jawab mereka itu. Bila Nabi Ibrahim tanya, awak tak makan ni tak lalu ke apa siapa, dia pun tak jawab. Fa'awjasa minhum khifah, maka berasa Ibrahim dalam hatinya daripada mereka itu takut, kerana tiada makan jamuannya. Dia pun jadi serba salah. Takut tu maksudnya serba salah dia. Tak kena ke cara aku masak ni, tak sedap ke, siapa yang tak mau makan ni. Dia duduk tu rasa tak syok dalam hati dia macam tu. Qalu la takhaf, maka kata mereka itu, kata malaikat tu, tak usahlah engkau takut, kami ini sebenarnya pesuruh Tuhan nak pergi binasa kaum Lut. Kata Jibril yang disambung dia, jawab malaikat ni, dia kata apa? Tak usah takut, dia kata, cerita dia macam ni, kami ni sebenarnya malaikat, kami ni utusan Allah, kami ni dalam perjalanan nak pergi ke tempat kaum Nabi Lut. Kami diperintahkan oleh Allah untuk binasakan mereka. Kami singgah untuk nak jumpa Tuhan, kerana kami ada satu berita nak beritahu dekat Tuhan. Malaikat kata macam tu dekat dia, kata dekat Nabi Ibrahim ni. Bila dia beritahu, kata dia malaikat,
Nabi Ibrahim pun yakin, oh malaikat rupanya, patutlah dia tak makan hidangan aku ni. Kemudian dia kata apa? Kata qil. Ada satu riwayat mengatakan Jibril sapu anak lembu yang dah dimasak tadi itu dengan sayap dia. Maka tiba-tiba bangkit anak lembu tu, lari balik kepada ibunya. Ini kata qil. Dia kata bukan dalam riwayat yang sahih, dia ada dalam riwayat yang dhaif dan sebagainya, mengatakan berlaku benda ni. Jibril selepas dia introduce, dia memperkenalkan diri dia, sebenarnya kami ini adalah utusan Allah. Kami nak pergi ke tempat kaum Nabi Lut kerana kami ada kerja nak buat di sana, sambil-sambil singgah sini. Kata qil, kata riwayat yang dhaif ni, Jibril dengan sayap dia sapu atas anak kambing Adam masak peluh-peluh tadi ni, susah payah masak tu, dia sapu bangkit balik anak lembu ni, lari balik isap tek mak dia. Jadi begitu katanya. Tujuan dia apa dia? Tujuan dia nak membuktikan, kata yang main ni Jibril betul. Nah, memang sebenarnya dia malaikat daripada Allah. Itu maksud dia. Maka barulah kenal Ibrahim akan mereka itu malaikat dan aman dia daripada mereka itu. Barulah dia rasa hadu tasyuk tadi pasal dia tak makan tadi, dia berasa lega balik. Oh malaikat, memanglah malaikat tak makan. Itu ceritanya. Baik. Wa basyaruhu bi ghulamin alim. Rupanya berita baik, good news yang malaikat main nak habang dekat dia ni apa dia? Dan bersuka mereka itu. Ya, bagi tahu berita gembira malaikat ini akan Ibrahim dengan anak laki-laki yang banyak ilmu. Nabi Ibrahim tuan-tuan, dia menikah sampai umur dekat 100, bini pun umur dekat 100 tak ada anak. So hajat orang yang tak ada anak ni apa dia tuan-tuan? Hajat dia nak anak. Semayang malam, semayang hajat sampai di Mekah, Madinah, orang kata kami tempat mustajab doa, lain dia tak minta, yang tu dia minta dulu. Ya Allah, anugerahkanlah kepada aku satu zuriat yang saleh ataupun yang salihah. Satu pun tak pada. Itu hajat orang tak ada anak. Demikianlah Allah bagi kepada Nabi Ibrahim sampai umur tua, anak tak ada. Tiba-tiba malaikat mai singgah dekat dia. Malaikat kata kami ni singgah aja, kami nak pergi ke lain, kami ada kerja di lain. Kami singgah ni pasal apa? Wa basyaruhu bi ghulamin alim. Kami nak bagi tahu dekat hang satu berita gembira. Hang akan dapat satu anak, yang anak hang ni esok akan jadi orang alim, orang yang banyak ilmu. Sudahlah akan dapat anak, itu sudah cukup gembira. Abang siap-siap dah, anak ni akan jadi orang alim. Dua berita gembira sekali dia dapat, iaitu Nabi Allah Ishaq alaihi salam. Itu ceritanya. Baik, fa aqbalat imra'atuhu fi sarrah fasakkat wajhaha. Maka datang oleh isterinya, iaitu Sarah. Isteri Nabi Ibrahim nama dia Sarah. Bila dia dengar ni tetamu yang main ni duk sembang dengan laki dia, dengan suami dia, dengan Nabi Ibrahim ni, abang kata malaikat, dia dah rasa seronok dah. Dengar pula bawa satu berita mengatakan dia akan mengandung dan akan dapat anak. Sarah ni dah tak boleh tahan keseronokan, kegembiraan dia. Tak kala dengar saja sebut dia akan dapat anak laki-laki, maka datang dia kepada malaikat itu dengan keriau, dengan suka akan dapat anak itu. Tak boleh tahan. Orang kata over excited, terlampau seronok. Dengar-dengar ni malaikat main habaq dekat suami dia, kata dia akan dapat anak. Duduk dari balik tirai tu, cuai lompat dulu. Keluar main apa dia kata? Maka tampar ia, yakni tampar Sarah akan mukanya dengan segala anak jarinya daripada kesukaan. Tampak ni, ya Allah, dia kata betul ke saya nak dapat anak ni, betul ke? Dia nak menggambarkan keseronokan Sarah mendapat berita seronokan. Begitu. Baik. Waqalat ajuzun aqil. Baik, apa maksud dia? Dan kata Sarah, aku perempuan yang sudah tua. Ajuz maksudnya lemah. Aku orang tua. Dia kata, mungkinkah aku boleh beranak lagi? Ada riwayat kata dia sudah umur mendekati 100 tahun umur dia. Lah kalau abang kata umur 50 mengandung pun, bukan kata bulu kuning masa buat kenduri bulu warna-warni. Umur 50 mengandung, terkejut kita ni. Kita kata biar betul. Dia berkata sungguh. Apatah lagi Sarah isteri Nabi Ibrahim umur sudah menjangkau 100 tahun. 100 tahun. Tiba-tiba malaikat main habaq. Malaikat kata hang akan mengandung.
hang akan beranak, hang akan dapat anak laki-laki, anak hang akan jadi orang alim. Lompat keluar main seronok dia, teringat balik dia. Lepas pada seronok, teringat balik. Dia kata, waqalat ajuzun aqim. Maka berkata Sarah, dia kata apa? Aku perempuan yang sudah tua, sudah sampai masa tidak beranak. Dia kata, tak mungkin dah, umur aku ni boleh beranak. Dia kata, tak mungkin. Maka betapa dapat anak yang kamu persukakan ini? Dia kata, bolehkah aku dapat anak dengan umur aku macam ni? Dia tanya dekat malaikat ni. Dan dahulu pun tiada pernah beranak. Dia kata, tu dalam ayat tadi yang kata ajuz aqim. Aqim ni maksud dia mandul. Itu maksud perkataan aqim. Jadi dia kata, aku ni satu ajuz, sudah tua. Yang kedua, aku ni aqim, dekat 100 tahun dah umur aku tak pernah beranak. Makna dia aku ni mandul. Mungkinkah orang yang macam aku ni nak dapat anak? Dia kata umurnya, yang umur Sarah pada ketika itu 99 tahun. Ini riwayat lah, dia ada macam-macam riwayat. Dan umur Ibrahim 100 tahun, dia kata. Ataupun umur Sarah 90 tahun. Dan umur Ibrahim 120 tahun. Ada riwayat yang 2-3 macam. Yang pentingnya apa dia? Dekat 100, itu umur dia. Yang pentingnya apa? Ajuz, sudah tua. Itu yang pentingnya. Qalu kadzalik, kata mereka itu, yang dikata malaikat itu sebagai nak menjawab kepada kata Sarah ni, seperti demikian itulah persuka anak itu. Mereka kata, itulah ceritanya. Allah suruh kami main habaq macam tu, kami habaq macam tu. Malaikat jawab dekat dia, senang aja. Mereka kata cerita dia, Tuhan yang suruh kami main habaq, kata hang akan dapat anak laki-laki, dan anak tu orang alim. Maka kami pun main habaq macam tu. Ini Allah yang suruh bagi kita. Malaikat kata macam tu. Qala Rabbuki innahu huwal hakimul alim. Maka telah menghukum oleh Tuhan engkau, wahai perempuan, pada azali lagi, maka janganlah engkau takjub daripada kerjaan Allah itu. Dia berkata Allah dah tentukan hang akan beranak pada usia 100 tahun. Tak ada terkejut. Ini kerjaan. Kalau Tuhan kata hang akan beranak sedangkan umur sudah 100, maka itulah yang akan jadi. Malaikat ni kata kat dia betul. Kerana bahawasanya dialah Tuhan yang amat hakim pada perbuatannya. Malaikat, tuan-tuan, dia cakap macam tu ya. Tuhan kata macam tu. Kami utusan saja. Kami mai habaq apa yang Tuhan suruh habaq. Satu, kami nak beritahu Tuhan ni dia ni siapa? Al-Hakimul Alim. Dia maha bijaksana, dia maha mengetahui. Kalau itu kata Tuhan, itulah akan jadi. Malaikat kata begitu. Maka lagi amat ketahui Tuhan akan makhluk dia. Firman Allah, qala fama khatubukum ayyuhal mursalun. Maka kata Nabi Ibrahim kepada malaikat itu, maka apa hal kamu hai segala pesuruhnya? Nabi Ibrahim potong cakap tu, dia cerita pasal bini dia nak mengandung, nak beranak, nak dapat anak, apa-apa semua. Dia balik pergi ke tajuk asal balik. Nabi Ibrahim kata apa? Dia kata, apa hal hampa ni? Dia kata, fama khatubukum ayyuhal mursalun. Dia kata, wahai utusan-utusan Allah, betul-betul apa kerja hampa ni? Betul-betul hampa kata hampa nak pergi satu tempat singgah dekat aku. Betul-betul hampa nak pergi buat apa? Nabi Ibrahim tanya, yang ni hampa nak pergi buat kerja apa? Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Maka kata mereka itu bahawasanya kami ni telah disuruh oleh Allah kepada kaum yang kafir, yang dusta Nabi Lut alaihi salam. Malaikat pun beritahu, kami pun nak kena cepat. Kami singgah nak abang berita ni aja. Kami nak kena pergi tempat kaum Nabi Lut. Pasal apa? Pasal dia derhaka Nabi Lut. Dan Allah perintahkan kami untuk pergi sana ambil tindakan kepada orang yang derhaka. Malaikat kata macam tu. Firman Allah, linursila alaihim hijaratan min tin. Habis. Malaikat kata apa? Yang ni supaya kami turunkan ke atas kaum Nabi Lut ni azab dalam bentuk batu daripada tanah yang dibakar dengan api neraka. Kami ni ada satu mission, kami ada satu urusan yang kami nak Nabi buat di sana. Kami diperintahkan oleh Allah pergi jumpa kaum Nabi Lut yang bantah, yang derhaka, yang kafir ni. Kami pergi di sana, kami nak buat apa dekat mereka? Allah suruh buat turun hijarah, batu min tin, daripada tanah. Yang tanah tu dibakar dengan api neraka, dia jadi keras macam batu. Nak pergi lepas atas kepala mereka ni semua.
Yang tu dulu, sebelum nak terak tu, buat yang tu dulu. Bayangkan Tuhan bila dia murka, Tuhan yang kata Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan kita ni, kalau dia murka, habis. Tak ada satu kuasa dalam dunia ni boleh menahan kemurkaan Allah. Tak boleh dah. Allah Subhanahu Wa Taala bila dia murka, bila dia nak ambil tindakan, tak ada satu kuasa dalam dunia boleh tahan Allah daripada bertindak. Maka Allah perintahkan malaikat-malaikat ni pergi sana, apa ambil hijarah, ambil batu yang asal dia tin, yang asal dia tanah, dibakar dengan api neraka bagi keras macam batu, lepas atas kepala mereka ni semua. Lepas tu terak mereka dengan bumi tempat tinggal mereka ni. Begitu. Baik, firman Allah, musawwamatan 'inda rabbika lil musrifin. Yakni yang bertanda batu itu nama yang empunya daripada sisi Tuhan engkau. Bagi segala kafir yang melebihi, yang melampau itu kerja, yakni kerja melampau mereka itu ialah kerja dubur laki-laki, yakni atas kufur mereka itu. Batu tu pula, batu yang kata buat daripada tin, daripada tanah yang dibakar dengan api sampai jadi keras batu ni, batu yang nak turun tu, di atas batu tu ada tulis nama dah. Nama siapa tulis di batu tu akan kena dia. Makna kata apa tu kan? Tak boleh tarik. Tak boleh tarik. Dia nak apa lagu tu. Ni Quran tu kan? Ni kita duk baca ni ayat Quran. Contoh masa kitab saya baca ni tak betul, balik semak balik dalam Quran ada rumah. Kita duk baca ni surah Az-Zariyat. Surah Az-Zariyat ayat 34. Tuan-tuan balik cek. Az-Zariyat ayat 34. Allah Subhanahu Wa Taala cerita apa? Batu nak turun timpa kepala kaum Nabi Lut yang derhaka ni, batu tu Allah kata apa? Musawwamah 'inda rabbika lil musrifin. Musawwamah, sudah ada nama pada batu-batu tu. Dan batu tu akan kena ke atas puak yang melampau ni. Pasal apa kata melampau? Pasal Tuhan bagi jadi laki-laki, Tuhan bagi jadi perempuan. Laki-laki pasangan dia perempuan, tapi laki-laki ni dia melampau. Dia pergi cari laki-laki juga untuk nak puaskan nafsu dia. Kerana musrifin, kerana melampau dia tu, dia kena apa yang Tuhan sebut dalam ayat ni. Kan? Jadi kita kena faham. Tak boleh, kita tak boleh melampau. Hak mana yang halal bagi kita, itu hak kita. Yang mana yang haram, itu bukan hak kita. Begitu. Baik. Sambung ayat tu, dia kata fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin. Maka kami keluar daripadanya, yakni daripada kampung Lut duduk tu, mereka yang ada padanya, yakni negeri kaum Lut itu, daripada segala orang-orang Islam. Sebelum bala mai kepada mereka ni, Allah perintahkan Nabi Lut buat keluar orang Islam daripada tempat tu dulu. Pasal apa? Pasal tempat tu akan dibinasakan. Allah selamatkan Nabi Lut dan orang yang beriman dengan dia. Allah bagi tahu awal dekat Nabi Lut ni, wahai Lut, cari orang yang beriman dengan orang putih kata evacuate, bagi keluar daripada kawasan tu. Pasal apa? Kawasan tu akan dibinasakan. Nabi Allah Lut alaihi salam taat perintah Allah, dia buat benda tu. Kerana apa? Kerana binasa segala kafirin. Sudah sampai masa Allah nak bagi lingkup binasa hati orang-orang yang bantah ni. Fama wajadna fiha ghaira baitin minal muslimin. Maka tiada kami dapat padanya lain daripada ahli satu rumah daripada yang muslimin, iaitu Lut dan dua anak perempuannya yang bersifat dengan Islam dan juga beriman. Artinya mereka itu membenar dengan hati mereka dan beramal mereka dengan anggota mereka. Hak mana yang muslim, yang beriman, bukan mulut saya beriman, bahkan mereka tunjuk keimanan mereka. Mereka ni dikeluarkan daripada kampung tu. Maka kata setengah ulama, yang terlepas keluar itu 13 orang sahaja. 13 orang sahaja, itu satu pendapat. Dan kata Suddi dan juga Muqatil adalah mereka itu 600,000. Ada satu pendapat kata 600,000 orang. Wallahu a'lam berapa bilangan sebenarnya. Quran tak sebut berapa ramai. Yang pentingnya orang yang beriman dikeluarkan daripada kampung itu. Baik. Maka memasuk Jibril akan sayapnya di bawah bumi kaum Lut itu. Maka dicabutnya akan dia sehingga dengar ahli langit akan dahsyatnya suara mereka itu. Jibril buat apa? Bila sampai di lokasi tu, bila sampai di tempat yang Tuhan perintahkan suruh dia terak bumi ni, Jibril selit sayap dia masuk di bawah bumi tu. Dia tarik aja, terbalik. Hak atas turun ke bawah, hak bawah naik ke atas. Macam tu Jibril buat.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ini Jibril dia macam tu. Maka jadilah apa yang jadi, apa yang dijanjikan. Apabila cabut saja Jibril akan sayap dia tu, dengar bunyi tu, benda tu terbalik itu, bunyi dahsyat, bunyi terbalik ni, dengar sampai ke ahli langit. Malaikat ada di langit tu, dengar bunyi, bumi diterbalikkan apabila perintah membinasakan kaum Lut ini. Dengar kepada malaikat yang ada di langit. Tuan-tuan, hari ini tentu kita dengar bangunan runtuh pun dahsyat dah. Hari ni kalau bangunan runtuh kita dengar dah dahsyat dah. Motor aksiden dengan lembu pun dengar dahsyat dah. Kita duduk dalam rumah, tum kata bunyi, kita kata apa, lompat keluar motor dengan lembu. Dokai bunyi tu kita terkejut dah. Tuan-tuan boleh bayang bumi diterbalikkan oleh Jibril. Hari ini tuan-tuan pergi ke Jordan, boleh tengok kawasan besar mana tu yang diterbalikkan atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan kawasan besar tu diterak, bunyi dia macam mana. Kita ambil pinggangkan nasi, kita terak pun terkejut satu rumah. Terkejut satu rumah, pinggan makan nasi, terak, kata terkejut satu rumah. Tuan-tuan bayangkan kawasan seluas tu diterak oleh malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian dia kata ditiarakkan atas ke bawah. Kemudian turun batu daripada neraka pada yang keluar dan pada yang musafir mereka itu. Orang yang engkar ni, kalau pada hari bumi tu diterak, dia tak ada di situ, dia pergi mana-mana, Allah turun batu daripada langit, timpa dia dan mati juga dia. Tuhan dia tak lepas seorang pun tak lepas. Pasal apa? Perintah Allah sudah dilaksanakan. Demikian jadinya. Wa tarakna fiha ayah lillazina yakhafuna al'azab al-alim. Dan kami tinggal padanya, kemudian daripada binasa kafir-kafir itu, tanda-tanda ataupun alamat atas binasa mereka itu. Itu ya, hari ini orang pergi ke Jordan boleh tengok. Pasal apa? Pasal Allah sebut dalam ayat ni apa dia? Wa tarakna fiha ayah. Dan kami saja tinggal kesan daripada apa yang kami buat tu kepada orang kemudian untuk tengok. Sampai hari ni boleh pergi tengok tempat kaum Lut diterbalikkan tu. Sampai hari ni Allah pastikan benda tu dikekalkan supaya orang kemudian boleh tengok, supaya betul rupanya apa yang disebut dalam Quran tu. Maka jadi teladan kepada mereka itu, dan bagi segala mereka yang takut kepada azab yang sangat sakit, supaya tidak berbuat orang yang kemudian seumpama perbuat perbuatan mereka itu. Tujuan dia apa? Bila tengok, ambil yang iktibar. Tapi dalam Quran dia kata apa? Orang yang dapat mengambil yang iktibar ni bukan semua orang. Orang yang beriman aja boleh ambil yang iktibar. Hak tak beriman, dia boleh pergi ambil gambar pada tepi laut tu. Tempat ayam tu diterbalikkan, dia duk pergi ambil gambar. Dia balik main ke Malaysia, dia main belakang lagi. Dia pergi ambil gambar lah di tepi tempat tu, dan dia telah pun diberitahu pada masa tu, inilah tempat kaum Nabi Lut diterbalikkan oleh malaikat Jibril atas perintah Allah. Pasal apa mereka ni kena macam ni? Pasal mereka ni buat kesalahan macam ni. Dia dengar, dia balik, dia buat lagi benda tu. Ini manusia tidak ambil yang iktibar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, wa fi Musa idh arsalnahu ila fir'aun bisultanin mubin. Wallahu a'lam. Mungkin tu dia nanti panjang lagi kalau tak nanti. Lepas itu dia akan masuk wa fi Musa idh arsalnahu ila fir'aun bisultanin mubin. Dan pada kisah Nabi Musa juga ada teladan ketika kami suruh akan dia, yang disuruh Musa cari rasul, jadi rasul kepada Raja Fir'aun Mesir dengan mukjizat yang nyata itu. Fatawalla bi rukni. Dia nak cerita, saya dulu prepare tadi, ingat Quran, baca cerita ni yang orang hantar main email kat saya. Dia hantar mail, dia kata ada seorang arkeologis, kata orang arkeologi, apa pakar dalam bidang arkeologi ni, orang putih yang bernama Ron Yap. Pada tahun 1988 dia ni arkeologis, so dia ada pergi buat kajian apa ni, benda-benda peninggalan lama, benda purba ni. So di antara kajian yang dia pergi buat ni, dia pergi selam dalam Laut Merah. So dalam apa nama tu, dia jumpa beberapa benda. Ni gambar ada sini, ni gambar roda, gambar apa nama tu,
Bukan sedih gambar apa nama ada bubur roda beli sana beli sini panggil apa tengok tu pengandak, dia panggil pengandak tu jumpa di apa nama di dalam Laut Merah tu, dia jumpa dan dia bagi fakta daripada kajian orang putih tuan-tuan pergi buat kajian benda ni. Lepas tu tunggu orang Melayu tak pergi buat, dia pergi buat. Orang putih ni dia memang betul kan, dia kaji duk pergi, dia dapat tahu cerita dalam Quran, pasal cerita Nabi Musa ni dalam Injil pun ada, dalam Injil pun ada. So mereka ni kadang-kadang mereka nak apa, dia nak proof, dia nak meyakinkan, dia pergi check, dia pergi dengan apa, berhenti tengah laut, dia dive, dia selam masuk dalam laut, dia turun pada kedalaman 1,500 meter bawah, pada kedalaman 1,500 meter di bawah. Dan dia buat kajian, dia jumpa ni benda-benda ni, roda ni apa semua ni, pengandak tayar tu buat daripada mai. So dia kata barangkali, dia pun tak kunci mati-mati, dia kata barangkali inilah kenderaan yang dinaiki oleh Firaun ketika mengejar Nabi Musa. Dan umur barang yang dia jumpa tu, umur barang tu, dia pun ada makmal pula tidur cuba mengesan umur barang tu sekitar 3,500 tahun umur sekitar 3,500 tahun dan lebih kurang time dengan kisah Firaun duk hambat Nabi Musa dan terbelah laut tu. Dia disukat pula tu, dia dalam ni dia romel pula peta tu, dia nak tunjuk mana tempat yang berlaku apa nama lintasan apa hambat Firaun hambat Nabi Musa atau apa semua. Dia pun buat kajian yang wallahu a'lam betul tak betul kan. Dia kata kesan apa belahan laut yang terbelah tu, dia kata lebar dia 900 meter, kedalaman dia 1,500 meter, dan jarak lintasan tu daripada tebing balik ni pergi tebing balik sana, dia kata 1,800 meter. Dia buat pergi sukat tuan-tuan, yang kata orang putih ni dia pergi sukat. Dia bukan sukat untuk Islam, tapi dia sukat untuk dia orang Kristian. Dalam Injil pun ada sebut benda ni, dia pergi sukat benda ni. Dan dia bagi pula satu website dia ni, kita boleh masuk pula dalam website apa nama Ron Yard ni, di sana detail lagi hasil kajian dia ada di sana. Dan dia buat kajian ni sampai ke peringkat apa, apabila satu orang tu turun di pada kedalaman 1,500 meter, dia punya pressure dalam air tu, dia buat apa kira-kira cara saintifik di bawah ni. Dia buat kira-kira cara saintifik di bawah ni. Tuan-tuan, dia orang putih, dia buat benda macam tu. Kita andaikan kata kajian dia tu betul, kita andaikan. Maknanya apa? Cerita dalam Quran tidak ada yang palsu. Kalau diandaikan benda tu betul. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, beruntung kita jadi orang Islam, beruntung kita beriman dengan Quran. Tak ada rugi apa dekat kita ni. Beruntung kita jadi orang Islam yang beriman kepada Allah, yang percaya kepada Quran, yang menjunjung tinggi hadis Nabi SAW. Tak rugi kita menjadi orang Islam. Maka janganlah sekali-kali kita mengabaikan Islam yang Allah bagi dekat kita ni. Nah, wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Ketemu dengan tasawuf fil awwalin wal akhirin wa sallallahu radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا معنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.